InsyaAllah hari ini kita akan kupaskan sebuah tajuk berkaitan dengan dakwah terapi. Alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang beragama Islam, dan kita akan bergembira apabila kita berjumpa maupun kita dengar berita ada orang memeluk agama Islam. Boleh jadi orang yang memeluk agama Islam itu bukan disebabkan kita, boleh jadi disebabkan orang lain. Tetapi apabila kita mendengar ada orang memeluk agama Islam, kita tetap akan bergembira. Ini naluri biasa bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan mungkin ada juga di kalangan kita, apabila kita dengar ada orang lain yang buat dakwah, contoh dia mengajak orang-orang, contoh ada orang daripada agama Kristian sebagainya, membuat dakwah mengajak untuk ke agama Kristian, kita mungkin akan rasa tidak selesa. Mungkin kita akan ada yang mungkin akan marah dan sebagainya, kerana kita rasa tidak sepatutnya dia melakukan demikian. Namun kalau kita lihat di dalam konteks mereka, di dalam konteks pemahaman mereka, apa yang mereka sebenarnya cuba lakukan? Mereka cuba nak menyelamatkan orang. Sebab mereka sangka barang siapa yang meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristian, maka mereka tidak akan masuk syurga. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di mana orang-orang Kristian mereka mengatakan, ayat itu menunjukkan yang mana Allah SWT firman, orang-orang Kristian mereka menyatakan hanya orang-orang Yahudi dan juga Nasara dan juga Kristian, atau orang Kristian dan juga orang Yahudi mengatakan hanya orang Yahudi dan Kristian sahaja akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala minta, berikan bukti kamu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang Kristian mereka mengajak orang kepada agama mereka dengan sangkaan mereka rasa apabila seseorang itu percaya kepada Jesus Christ dan sebagainya, maka mereka akan peroleh syurga atau akan peroleh jannah. Apa yang mereka cuba buat, tuan-tuan? Mereka cuba buat benda, menurut mereka, mereka buat benda yang baik. Hari ini kita orang Islam, kita percaya Islam adalah agama yang benar. Kita percaya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang difirmankan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya sahaja agama Islam. Dan kita pun percaya. Betul tak? Kita semua percaya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya adalah agama Islam. Jika ada satu orang yang meninggal di dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat dia adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya melainkan dosa syirik. Kita semua tahu perkara itu. Dan kita tahu sebenarnya dekat luar sana masih ramai lagi yang sebenarnya masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa sebenarnya tindakan kita? Orang Kristian, contoh orang Kristian, dia rasa kalau ada orang, dia rasa kalau ada orang meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang Kristian, maka dia tak akan dapat masuk syurga. Jadi dia buat apa? Dia ajak orang supaya masuk Kristian. Kenapa dia ajak? Sebab dia nak menyelamatkan orang. Hari ini tuan-tuan, kita bersama. Kita tahu sesungguhnya Islam itu adalah agama yang benar, agama hak. Tetapi apabila kita mengetahui Islam itu agama yang hak, agama yang benar, dan kita tahu jika ada satu orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tempat dia adalah di neraka. Tetapi apa yang kita buat? Masih ramai lagi sebenarnya jiran-jiran kita, masih ramai lagi kawan-kawan kita, mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat kita belajar dan sebagainya, masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, masih lagi tidak mengenali apa itu Islam. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan kita alpa di dalam nak menyampaikan agama kita. Jika kita yakin Islam adalah agama yang benar, maka kita perlu sampaikan Islam kepada mereka. Hari ini kita boleh berkongsi macam-macam perkara bersama dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Kita boleh bagi tahu dekat dia, dekat mana kedai nasi lemak paling sedap. Kita boleh bagi tahu dekat dia kedai mana yang paling bagus, kedai mana boleh repair handphone dengan begitu bagus dan murah. Tetapi kita sebagai seorang umat Islam yang mengetahui Islam itu agama yang benar, hatta kita nak buka mulut untuk bagi tahu dekat orang,
Islam adalah agama yang benar pun menjadi satu masalah. Saya tahu ramai di kalangan kita yang sebenarnya mungkin ada jiwa nak buat dakwah. Mereka nak buat dakwah. Bila mereka tengok ada orang masuk Islam, dia jadi gembira. Tapi isunya mungkin dia tak tahu macam mana sebenarnya nak buat dakwah. Mungkin dia risau, takut nak buat dakwah. Mungkin dia fikir, aku tidaklah begitu baik untuk aku nak ajak orang kepada Islam. Tuan-tuan, hatta saya ni pun bukanlah baik sangat pun. Saya ni pun, Zamri Vinod, saya ni pun tuan-tuan, tidak ada sebarang janji yang menyatakan confirm syurga untuk saya. Tak ada. Saya ada dosa tak? Ada. Setiap orang daripada kita ni semua berdosa tuan-tuan. Hanya kita saja tahu apa dosa-dosa kita. Jika ada satu teknologi yang mana bila kita keluar daripada rumah, maka ditunjukkan semua perkara yang kita lakukan daripada dulu sampai sekarang, nescaya tidak ada satu orang pun yang akan berani keluar daripada rumah. Kalau tiba-tiba kita keluar rumah, keluar pula CCTV, keluar pula ada TV dekat belakang ni, keluar apa yang kita buat, apa dan sebagainya, nescaya tak ada orang yang akan berani keluar rumah. Sebab kita tahu, diri kita tahu apa salah-salah yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan mustahil untuk sesiapa saja di dunia ini pada hari ini untuk menyatakan dia bebas daripada sebarang dosa. Sangat mustahil. Semua orang berdosa tuan-tuan. Namun mengapa kita masih lagi nak buat dakwah tuan-tuan? Supaya moga-moga dengan kita buat dakwah ini, pengorbanan kita kepada dakwah ini, maka dosa-dosa ini boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Begitu juga sebenarnya di dalam kita nak buat dakwah, seperti mana yang kita katakan tadi. Ramai orang nak buat dakwah tapi mungkin dia tak tahu. Ada banyak benda yang menghalang, dia tak tahu macam mana nak buat dakwah dan sebagainya. Sebenarnya dalam episod terapi dakwah, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan beberapa tips-tips penting bagaimana sebenarnya kita nak buat dakwah dan apa yang kita perlu. Dan bagaimana kita nak setkan pemikiran kita apabila kita buat dakwah. Tuan-tuan, apabila kita ada keinginan untuk membuat dakwah, ada satu perkara yang kita perlu bersedia. Apa dia tuan-tuan? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita decide, bila kita berfikir kita nak buat dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersedia untuk menerima ujian. Kita perlu bersedia akan ada orang yang tak suka kita. Akan ada orang yang mungkin akan benci kita. Dan kita tak boleh lari daripada perkara itu. Kalau kita lihat di dalam Quran, 25 Nabi yang mana Allah ceritakan, kesemua mereka mengajak manusia kepada Islam. Kesemua mereka mengajak manusia untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua mereka diuji. Dan kesemua mereka dikecam. Dan kesemua mereka menghadapi pelbagai cabaran di dalam kehidupan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Ini adalah sunnah di dalam dakwah. Bila kita buat dakwah, kita kena bersedia untuk semua perkara ini. Rasulullah SAW adalah seorang insan yang terbaik apabila kita nak mengatakan tentang kelakuan beliau, akhlak beliau, hatta kepribadian beliau. Merupakan satu manusia yang terbaik. Hatta di dalam dakwah pun beliaulah manusia yang terbaik dalam kerangka melakukan dakwah itu. Namun Rasulullah SAW sendiri mendapat pelbagai cabaran tuan-tuan. Orang-orang mengatakan beliau dengan bermacam-macam tuduhan, bermacam-macam perkara yang dilemparkan ke atas Rasulullah SAW. Ini perkara biasa. Bila kita buat dakwah, kita kena bersedia untuk semua perkara ini, sebab semua perkara ini akan datang. Apabila kita kata kita nak buat dakwah, lebih-lebih lagi apabila kita nak buat dakwah kepada golongan yang bukan Islam. Bila kita bercerita tentang dakwah ni tuan-tuan, seperti mana yang kita semua sedia maklum, dakwah ni dia datang daripada perkataan menjemput. Namun hari ini apabila kita tidak memisahkan dakwah dengan islah, itu menyebabkan ramai di kalangan kita yang tidak melakukan dakwah kepada non-Muslim, dan kita sangka tugasan dakwah kita setelah pun selesai. Pada saya tuan-tuan, namun dakwah, perkataan dakwah itu dia hanya masalah terminologi. Namun kalau kita lihat di dalam kerangka yang sebenar tuan-tuan, dakwah ini pada saya dia lebih sesuai untuk kita gunakan
untuk kita nak mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Sebab asal perkataan dakwah itu sendiri pun adalah mengajak. Contoh, kalau kita ada rumah tuan-tuan, sudah tentu kita akan ajak orang yang ada di luar rumah untuk masuk dalam rumah. Mustahil kita nak ajak orang yang dalam rumah untuk masuk lagi dalam rumah. Hatta apabila kita memberi jemputan sekalipun, contoh, kalau kita nak kahwin tuan-tuan, biasanya kita akan bagi jemputan kepada orang-orang luar. Pernah tak tuan-tuan, contoh yang para penonton, mungkin ada yang dah kahwin, masa tuan-tuan dan perempuan kahwin dulu, ada tak bagi kad jemputan kepada mak? Tak bagi. Kenapa tak bagi dekat mak? Tak nak jemput mak ke untuk kahwin? Perkahwinan kita? Sudah tentu kita takkan jemput mak. Sebab apa? Mak adalah sebahagian daripada ahli keluarga kita. Sebab kad jemputan itu adalah kad yang mana kita akan bagi dekat orang luar. Begitulah juga, bila kita bercerita berkenaan dengan kerangka dakwah itu, maka jemputan itu kita bagi kepada orang-orang yang belum lagi menjadi ahli keluarga Islam kita. Maka kita berikan jemputan itu kepada orang-orang yang belum lagi mengetahui keindahan Islam. Allah